Selamat tengah hari, salam sejahtera. Dan nampak ramai dah masih lagi tengah makan kot. Okey, topik hari ni yang saya dijemput untuk bagi ceramah tentang mengenai imunisasi kepada healthcare worker, immunization for healthcare workers. I think ramai di sini di kalangan peserta di sini adalah healthcare worker. Idea untuk buat guidelines, kita sebenarnya dah keluarkan guidelines. So idea atau cadangan nak buat guidelines ni memang dah lama dah nak plan. Di Malaysia kita tak ada guidelines untuk immunization for healthcare worker tu, memang kita tak ada. Kita ada adult immunization guidelines, guidelines untuk PIDS immunization semua ada, tapi untuk healthcare worker memang kita tak ada lagi guidelines setakat ni di Malaysia kalau kita berbanding dengan negara lain lah. So cadangan nak buat guidelines ni dah lama dah, nak plan nak buat guidelines ni. So bila first time saya dapat idea nak buat guidelines ni untuk staff semasa menghadiri satu seminar di Khon Kaen, Thailand, di mana conference tu adalah conference occupational health for healthcare workers. Conference tu di Thailand, Khon Kaen. So masa tu ada seorang penceramah daripada Amerika yang present tentang guidelines on immunization for healthcare workers. So that was the catchy thing that yang buatkan saya nak buat plan ni di Malaysia, nak buatkan guidelines ni di Malaysia lah. Satu guidelines untuk healthcare worker tentang imunisasi. Tetapi nak buat guidelines ni bukan senang, atau nak buat program ni bukan senang sebab melibatkan kos. Dan juga kena betul-betul kita kena baca banyak lagi guidelines daripada luar negara. Kita dapatkan idea daripada guidelines daripada negara lain sebelum kita buat guidelines kita sendiri. Right, on day, apakah vaksin yang diperlukan kepada untuk healthcare worker? Apa yang kita tahu setakat ni ialah kita ambil hepatitis B, kita ambil influenza, flu vaksin, kita ambil flu vaksin, dan juga typhoid. Kadang-kadang tetanus lah, tak banyak. Alright? So hepatitis B, influenza itu saja. Tapi kalau kita tengok internationally, ada banyak lagi vaksin yang perlu kita ambil. Tapi di Malaysia kita tak ada apa yang dipanggil it's no compulsion, tidak diwajibkan setakat ni. So tidak diwajibkan, even COVID pun tidak diwajibkan, tapi memang digalakkan lah, tidak diwajibkan. So di Malaysia kita tak ada apa-apa ya vaksin yang diwajibkan. Di luar negara ada beberapa negara di mana diwajibkan healthcare worker tersebut untuk mengambil vaksin sebelum dia boleh merawat pesakit. So staff kena ambil vaksin tersebut. Itu di luar negara. So kat Malaysia kita tak ada undang-undang ke atau polisi yang menyatakan kena ambil vaksin. Tetapi guidelines ni, garis panduan ni akan bagi kita satu macam cara kita nak mengambil vaksin tu, apakah vaksin-vaksin yang sesuai. Sebenarnya kalau kita tengok dalam guidelines ni ada lebih kurang 9 vaksin, tetapi tak adalah semua akan diambil oleh healthcare worker. Kita akan tengoklah satu-satu. Sebelum tu WHO World Health Organization WHO dah buat definisi. Kita selama ni kita panggil diri kita sebagai healthcare worker, tapi WHO dia kata dia dah tukar terma tersebut. They have dropped the thing healthcare, sekarang dipanggil health workers. So if you Google WHO or some ILO punya ni website, banyak tempat tu dia akan sekarang disebut sebagai health workers. The care tu dah dibuang. So it's called health workers. What are the difference? Sebab dulu dipanggil healthcare workers adalah orang yang menjaga pesakit. Dia kata tak nak macam tu. Dia tak nak hanya doktor atau nurses saja. Orang yang bekerja di health institute, mana-mana institut kesihatan. So nama tu dipanggil sebagai health workers. So that's why semasa kita buat guidelines ni, kita pun tukar nama tersebut kepada health workers. Tapi walau bagaimanapun kita masih lagi menggunakan healthcare worker. I mean, doesn't make any much of difference lah, because this is just for the guidelines. Sebab plan kita bila kita nak buat guidelines ni, it's not just for Malaysia. Kita nak guidelines ni pun digunakan di luar negara. You see, very ambitious. Bukan saja di Malaysia, we want these guidelines orang lain pula
gunakan guidelines kita seperti kita gunakan guidelines daripada negara lain. So we came up with this term health workers. So kalau tengok WHO definition, health workers adalah orang yang directly involved dengan patient, seperti doctors, nurses, PPK, kita ada direct access kepada patient. That means kita sentuh patient, merawat patient setiap hari, direct. Ada yang indirectly, right? Walaupun dia tak merawat patient, tapi dia ada di fasiliti kesihatan. So dia pun terdedah kepada hazard di tempat kerja, right? So mereka adalah seperti orang yang bekerja sebagai ready care, right? Tukang masak, dietitian and all that, yang di mana mereka tak selalu jumpa patient tapi mereka masih lagi bekerja di health facility. Ada juga hospital yang ada security, ada juga hospital yang ada polis bantuan. So mereka juga ada di fasiliti kesihatan. Bukan saja itu, kita juga ada staff-staff lain, staff-staff pentadbiran, pengurusan, di mana mereka tak terdedah kepada patient directly but still di bawah fasiliti kesihatan. So mereka juga dikenali sebagai health workers. So dalam definisi ini, semua yang bekerja di fasiliti kesihatan adalah health workers. So kita kena jaga ramai daripada mereka, bukan sahaja doktor dengan nurses, yang dalam management seperti cleaners and all that, so mereka juga terlibat. Itu sebagai definition WHO. So WHO juga mengatakan lebih kurang 3% daripada penduduk setiap negara adalah bekerja dalam bidang ni. Mereka adalah health workers, almost 3%. So kat Malaysia kita penduduk kita lebih kurang 33 juta. So kalau kita tengok 3 juta, lebih kurang 2 atau 300 ribu staf petugas kesihatan, ini termasuk juga di private. So garis panduan ni kita buat, garis panduan ni bukan sahaja untuk MOH atau KKM, untuk semua. Untuk semua, termasuk di swasta, hospital swasta atau klinik swasta juga. Bukan sahaja di KKM. So WHO Director General dia, ini orangnya, dia mengatakan ada 5 tahap, ada yang kita akan gunakan 5 chapter atau tahap yang kita akan gunakan untuk keselamatan dan kesihatan pekerja, di fasiliti kesihatan. Kita akan tengok first adalah dia nak menghubungi, atau kita nak menggunakan patient safety bersama dengan staff safety. Alright, patient safety, I think kita banyak di bawah unit quality and all that, kita banyak menggunakan banyak program untuk patient safety, macam patient fall and all that. So now dia nak link the patient safety with staff safety, right? Staff di sini adalah health workers, right? Safety itu dia sepatutnya dia kena berganding dengan bersama-sama lah, bukan saja kita menjaga patient, kita juga kena menjaga staff. That is the first thing di bawah dia punya safety chapter tu. Lepas tu program, national program di sini ialah mengikut negara masing-masing. Right, you can have national program occupational health for health workers. Yang ini juga, I think sebenarnya yang ini pun kita terlibat di Malaysia. Di bawah KKM kita ada KEPAS, kita ada OSH perubatan yang menjaga staff. So kita memang menjalankan program-program ni untuk staff. One of them is today lah, hari ini adalah program untuk keselamatan dan kesihatan staff kepada yang terlibat di fasiliti kesihatan. Yang ketiga pula, violence. Yang ini banyak berlaku bukan saja di Malaysia, di tempat lain juga, di negara lain, di banyak kekerasan atau keganasan terhadap anggota kerja kesihatan. Itu pun banyak berlaku. So yang ini juga kita kena adakan program. So di Malaysia memang kita dah ada guidelines untuk violence against staff, memang ada garis panduan. Yang keempat adalah mental health. So program hari ini pun melibatkan mental health. So for mental back and psychological well-being for health workers. Yang kelima, ini adalah 4. Yang kelima yang penting adalah apa yang topik kita hari ini adalah tentang vaccination. So 5 program di sini di bawah WHO. Yang kelima adalah mengenai vaccination. Alright? So memang dia menggalakkan vaccination kepada semua pekerja-pekerja kesihatan, staf kesihatan terhadap penyakit-penyakit berjangkit macam hepatitis B, semua itulah. So memang inilah sebahagian daripada WHO. So semasa kita nak dapatkan idea atau panduan untuk buat satu garis panduan di Malaysia, so kita actually dah tengok banyak lagi garis panduan di luar negara lah. Satu adalah di CDC ni dah daripada US, Amerika, mereka ada garis panduan mereka sendiri.
recommendation immunization schedule for health workers. Yang ni daripada yang ni Australia, Canada, yang ni yang WHO sendiri ada guidelines dia. Okay, yang ni this is Philippines, Australia, US. Even dalam US pun negeri setiap negeri di US ada dia punya guidelines dia sendiri. So bukan saja ni, banyak lagi negara yang memang ada guidelines untuk healthcare worker, dia punya imunisasi kepada health worker. So when masa kita nak buat guidelines ni, memang kita baca semua ni untuk dapatkan satu lah. Sebab ada vaksin yang tak digunakan di satu negara. Macam di Afrika, vaksin-vaksin macam polio memang sangat diutamakan. Nah, di sini kita mungkin tak berapa risau tentang polio, tapi di sana yes, sebab mereka terdedah kepada penyakit-penyakit tersebut. So kenapa vaksin ni sangat penting? So kita tahu sebagai seorang anggota kesihatan di fasiliti kesihatan, kita terdedah kepada banyak hazard di tempat kerja. Orang yang di bawah kepas atau OSH berupatan, kita tahu kita ada isu seperti needle stick injury atau sharp injuries, itu adalah satu hazard. Kita terdedah kepada biological hazard seperti TB, juga satu hazard. Violence, satu hazard pada kita. Selain daripada itu, kita juga ada isu chemical. Yang ni mungkin bukan semua, mungkin yang bekerja di lab pun ada yang hazard chemical. Ergonomic, sakit belakang, sakit tubuh badan kita mengangkat patient. So kita ada banyak jenis hazard di tempat kerja kita, di fasiliti kesihatan. Tak kisahlah di hospital ke atau di klinik kesihatan. So memang ada hazard. So yang ini yang kita risau adalah biological hazard. Kalau kita tengok semua hazard, biological hazard adalah salah satu hazard yang paling besar atau yang paling utama yang kita hadapi di tempat kerja kita. Biological hazard like infectious control, infectious diseases and all that. So dengan ada vaksin, apakah kebaikan vaksin untuk staff? Okay, so kita tengok first adalah safety for health workers himself. That means untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri, vaksin ini sangat membantu. Okay, sebab kita juga terdedah kepada patient yang ada masalah macam TB atau penyakit-penyakit berjangkit, right? So kita terdedah, so kita kena jaga diri kita sendiri, right? So our safety, supaya bila kita balik kita tak bawa penyakit ke rumah. Benda ni menjadi sangat ketara semasa zaman COVID. Yang mana ada staff yang takut nak balik, duduk ke hospital, tinggal di tempat lain, tak balik masa zaman COVID awal tu. Okay, sebab takut kita akan pass the disease to our family members, take home disease and all that. So to avoid that, vaccine is one of the important thing for us. Second, safety for patient. Okay, bila kita ada masalah, bukan selalunya kita dapat penyakit daripada patient. Kadang-kadang kita pula bagi penyakit pada patient. That's a nosocomial infection lah, right? Macam kita pula batuk-batuk, patient datang untuk sakit lain, dia balik dengan penyakit lain pula sebab disebabkan oleh kita. So healthcare worker atau health workers ambil vaksin, salah satu perkara alasan atau kenapa kita nak ambil vaksin adalah supaya kesihatan patient sendiri, bukan staff seorang, lepas tu kesihatan patient, untuk mengurangkan nosocomial infection. Yang ketiga pula, sistem, health system. Can you imagine masa COVID outbreak, ramai staff sakit. Staff yang terdedah kepada staff COVID, dia quarantine. Sistem kita, program tu tak jalan, banyak klinik kena tutup, kadang-kadang jabatan kena tutup, tak cukup staff untuk bekerja during outbreak and all that. So bila kita ada proper vaccination program, I think benda ni akan mengurangkan lah, right? So I think we learned a lot during the pandemic, how important is the vaccine. One is to the strengthen to health system. The other the reason kita nak buat adalah, kalau healthcare worker atau health workers kita mengambil vaksin and all that sebagai contoh, that will open up the mind of the patient. Patient pun akan setuju untuk mengambil vaksin and all that. So kita jadi role model di sini. Okay, so inilah beberapa contoh kenapa vaksin itu sangat penting. Bukan saja untuk kesihatan kita sendiri, termasuk untuk kesihatan pesakit, untuk sistem, memastikan sistem tu tak tak jatuh atau the whole system collapse, atau ketiga, keempat adalah sebagai role model. So kita akan tengok berapa vaksin yang disarankan oleh WHO atau CDC untuk health worker. So klasifikasi mereka, how they do classification is based on routine immunization yang kita akan ambil
sebagai rutin lah, that means kena ambil lah, mungkin 3 dos atau 2 dos kena ambil rutin. Yang kedua pula adalah secara tahunan, annual vaksin. Okay, secara tahunan, ada yang ambil setiap tahunan, macam influenza kita akan ambil tahunan kan, dan emergency atau exceptional vaksin. Yang ni apa yang kita tahu, pengalaman kita adalah semasa COVID. Okay, so inilah klasifikasi semua jenis vaksin. First kita akan tengok hepatitis B. I think hepatitis B yang paling banyak yang kita bagi kepada petugas kesihatan. I think dari di sini semua staff pernah ambil vaksin hepatitis B. Semua pernah ambil kan hepatitis B, right? Kita ambil 3 dos, itu dia panggil sebagai 016 lah. So kita ambil sekarang sebulan lepas tu dan 6 bulan selepas tu. So kita kena complete 3 dos. Yang ni lah salah satu je guidelines yang ada di bawah KKM tentang hepatitis B. Tapi guidelines ni, garis panduan ni memang dah sangat lama. Sepatutnya kena pindah dah start, and tak tahulah, termis dah ada kan, dia nak bagi yang baru tahun depan so akan keluar. Sebab ini pun sangat confused, dah sangat-sangat lama. Okay, tetapi kalau tengok KKM, ini adalah satu guidelines yang kita ada untuk petugas kesihatan. Kita memang ada banyak guidelines untuk imunisasi, tapi untuk petugas kesihatan inilah salah satu. Ini pun dah sangat lama, memang menunggu guidelines yang baru. Okay, di luar negara ini adalah satu dipanggil even medical student student medical di mandatory kan untuk mengambil vaksin ni. So memang mereka kena ambil vaksin ni sebelum mereka start bekerja atau pergi ke hospital. Some countries it's a compulsory. Influenza, I think ini kebelakangan ni lah. I think recently for past few years people are looking into this influenza. Ramai daripada staff memang dah minta dah. Bila semasa saya bekerja, bila influenza mula-mula tu, selalunya dia akan bagi patient punya vaksin yang hampir nak expire. Dia tak nak expire, dia akan panggil semua petugas kesihatan, doktor ada 2-3 hari lagi, doktor ambil lah vaksin ni. Okay, that's how it started lah. Masih lagi ingat, yang ni lebih kurang 15 atau 20 tahun dulu, di mana dia ambil daripada patient, baki patient, vaksin daripada patient, right? Dia akan bagi kita. Tapi sekarang memang kita ada dah program, kita ada budget untuk petugas kesihatan. Memang dah ada budget khas untuk influenza, and memang setiap tahun influenza ni kita ambil. I think semua, mungkin ada yang pernah ambil, mungkin ada yang masih lagi belum lagi lah kan. Kita ada Northern Hemisphere dengan Southern Hemisphere, dia akan tukar-tukar influenza ni. Apa yang saya tahu, sekarang memang dah ada bajet untuk lebih kurang 100,000 petugas kesihatan. Dia dah, KKM dah bagi dah. So yang ni pun kita menjalankan program ni, yang ni tak ada masalah. So just nak tunjuk ada beberapa negara memang diwajibkan mengambil influenza vaksin. Yang ni masih belum lagi diwajibkan. This is annual program. Okay, COVID mungkin dah tak ada dah, tapi kita pernah ambil vaksin ni. Semasa kita buat guidelines ni, benda ni memang masih ada lagi sebagai booster. Sebab kita start program ni 2 tahun yang lepas, dan masa tu memang COVID masih lagi ada petugas kesihatan yang ambil booster. So COVID mungkin sekarang memang tak berapa ni lah COVID. I think yang ni ramai daripada kita majority daripada kita dah pernah ambil. Okay, satu lagi ialah tetanus, diphtheria dengan pertussis. Kalau tengok TD atau TDAP ikut apa yang ada lah, dosage yang ada. Kita tengok healthcare worker yang terlibat, yang ambil ini usually will be the pregnant health workers, right? And they have to be re-vaccinated every pregnancy. Yang ni mengikut international guidelines. Okay, mengikut international guidelines. Okay, pregnant health workers kena ambil yang ni, tetanus, diphtheria dengan pertussis and all that. Dan sepatutnya kita kena ambil booster lah. So apa yang kita sebut di sini adalah, di mana-mana pun saya kena ulang, tak diwajibkan. Memang tak diwajibkan. Tapi yang ni kita nak dapatkan macam mana kita nak beritahu ni kepada orang lain. Kita kena ikut international guidelines, apakah vaksin yang ada, right? So TDAP ada beberapa negara yang mensyorkan untuk petugas-petugas kesihatan mengambil TDAP ni, tetanus, diphtheria, pertussis. MMR, okay, so MMR another vaccine, okay, di mana semua healthcare worker, right, yang apa ni, yang tak pernah ambil vaksin MMR sepatutnya kena ambil MMR and all that. Okay, di Finland Finland supposed to be
what they call very well developed dengan dia punya occupational health di Finland is one of the best in the world lah. Okay, dia punya occupational health di sana Finland it's a mandatory diwajibkan untuk semua petugas kesihatan termasuk staf wanita untuk mengambil vaksin tersebut. Okay, so di sana memang diwajibkan untuk ambil MMR. Manager Cokel, yang kita tahu manager Cokel, apa yang kita tahu ialah petugas-petugas yang nak pergi ke Hajj and all that, atau yang pergi umrah and all that, they will take manager Cokel. Tapi manager Cokel ada beberapa negara dia dinasihatkan untuk mengambil, terutamanya mereka yang kerja kat lab seperti microbiologist yang terdedah kepada Neisseria meningitis, mereka kena ambil meningococcal vaksin ni. Okay. So booster dia adalah setiap 3 sampai 5 tahun satu booster dia kena ambil meningococcal. So yang ni very specific, bukan semua petugas kesihatan ambil yang akan terdedah kepada bakteria tersebut, yang terutamanya yang bekerja di lab. Meningococcal. Varicella, dari pengalaman saya, varicella zoster ni pernah berlaku outbreak of chickenpox di kalangan petugas kesihatan di PITS department. Okay, so masa tu mereka cari vaksin ni supaya dia akan boleh dibagi kepada semua petugas yang lain vaksin. Selain daripada itu, I think ramai daripada kita, tak ramai yang ambil vaksin ni kan. Tapi kalau yang bekerja di jabatan atau di ward PITS, mereka akan minta lah staff tersebut untuk mengambil varicella. Polio, okay, mungkin bukan banyak, tak berapa sesuai atau sebab kita tak ada masalah dengan polio. Tapi mungkin di negara-negara lain seperti di Afrika and all that, polio adalah salah satu di mana health workers kena ambil polio ni. Yang terbaru kita tengok terbaru adalah pneumococcal vaccination. Walaupun kita tahu pneumococcal vaccination selalunya kita bagi kepada geriatrics, senior citizen all that, tapi sekarang memang dinasihat untuk petugas kesihatan untuk mengambil pneumococcal vaccination, terutamanya kalau petugas kesihatan tersebut ada masalah seperti cardiovascular disease, NCDs and all that. So yang ni kita kena bekerja sama dengan COSPAN WOW. So kita tahu petugas kesihatan sebab kalau kita ada OSH klinik atau staff klinik atau klinik warga, kita akan tahu semasa kita buat COSPAN tu, kita tahu berapa ramai staff atau staff mana yang ada masalah NCD atau masalah kesihatan ni. Mereka lah yang sepatutnya kena ambil pneumococcal. Yang ini berlaku di US, memang mereka dah buat study mengatakan pneumococcal is a vaccine untuk healthcare workers, terutamanya healthcare workers yang ada masalah seperti ini, macam cardiovascular system, diabetes mellitus, senior healthcare workers lebih 60 tahun, mereka mungkin bekerja di private hospital, masih lagi bekerja, so mereka kena ambil pneumococcal vaksin. Di US memang macam itulah, alright. Di Malaysia belum lagi, tapi sekarang ramai daripada staff dah minta dah pneumococcal vaksin. Sebab pneumococcal vaksin hanya sekali saja, satu dos saja, dia ambil sekali saja, dah cukup dah. Okay, so ada juga hospital yang sponsor, tapi tak banyak hospital lah, saya tahu 1-2 hospital dia kata dia akan sponsor pneumococcal. Harga dia mungkin tak berapa ni lah, dia bukan murah, dia mahal sikit, tapi sekali saja dia kena ambil. Okay, dah cukup dah untuk sepanjang hayat. Okay, this is just one vaccine. CDC US memang recommend pneumococcal vaccine. So yang ni kita pernah buat program di hospital, kita galakkan, tapi kita tak ada bajet lah, hospital memang tak ada bajet. So apa yang kita buat adalah klinik OSH akan dia akan jadi tempat untuk mereka cucuk. So mereka boleh beli atau boleh order. So klinik tu akan buat tempahan, okay, dia akan hantar vaksin tersebut, pneumococcal, and staff boleh datang pergi ke klinik. And harga tu lebih murah kalau compare di private. Kalau dia pergi ke GP itu lagi mahal, dia yang ni untuk dia ikut harga kerajaan, so lagi murah. So ada juga staff yang ambil pneumococcal walaupun belum jadi program sebesar influenza. Okay, banyak kita buat sekarang adalah influenza dengan hepatitis B. Ini beberapa study yang pernah dijalankan, pneumococcal vaccination preventing occupationally acquired infection in healthcare worker and all that. Kita pernah buat program 2-3 program di mana kita menjemput ID physician, public health, okay, untuk bagi
ceramah tentang pneumococcal among healthcare workers and all that. Right, ini some of the emergency immunization. Untuk sekarang kita tak perlu risau lah tentang macam kolera atau Ebola vaksin. Tapi di luar negara, bergantung kepada negara masing-masing, mereka mungkin adalah benda ni sangat penting pada mereka, emergency immunization. Okay. So now kita dah ada banyak vaksin, kita ada banyak program immunization. Okay, siapa yang akan ambil So yang ni kita kena buat macam katakan macam influenza, bukan semua orang akan dapat influenza. Kita ada mungkin bajet diberi mungkin untuk 100,000, kita ada 200,000 petugas kesihatan. Macam mana kita nak buat stratification, siapa yang perlu ambil vaksin tersebut. Yang inilah peranan OSH atau KEPAS di tempat masing-masing. Kalau di PKD mungkin KEPAS akan buat stratification, siapa yang perlu ambil vaksin tersebut. The first line yang memang terdedah kepada disease tersebut. So di bawah WHO, di bawah WHO dia ada categorize dia sebagai very high, high atau low. Okay, very high yang sangat tinggi terdedah kepada ni orang yang directly involved, physical involvement with patient. That means menyentuh patient, mengambil patient, mengangkat patient, selalu merawat patient. So memang sangat rapat dengan patient. Seperti di emergency department, ED, ICU, in geriatric ward, okay, in labor room. Okay, so mereka adalah di bawah kategori high risk. Pernah pengalaman dulu semasa kita buat program influenza, masa kita buat program influenza, staff di hospital tersebut 10,000 staff. Vaksin yang kita terima 2,000 sahaja. Macam mana kita nak bagi 2,000 ni kepada siapa? Tapi semua orang, ramai staff nak lebih daripada tersebut. Bila kita buka, kata tak apa, first come first serve. Yang paling utama, yang paling ramai yang datang adalah security guard. Okay, kita buka je lah, kita macam mana kita nak buat sebelum kita buat stratification ni atau categorization of the health workers. So kita buka je lah, ini masa awal-awal lagi masa kita terima tu 2,000 saja untuk 10,000 staff, right? So kita kata tak apalah, first come first serve, siapa nak boleh datang ke klinik. Bila kita buka je, kejut tengok security guard yang paling ramai yang datang ambil, walaupun they are not at high risk. So lepas tu lah, itu adalah satu pengalaman untuk kita lah. So kita kata okay, lepas ni kita tak boleh buat macam tu, kita tak boleh buka macam tu, kita kena buat categorization. That means kita kena aim department atau staff yang memang high risk, right? So high risk adalah di sinilah. Kalau kita tengok ke hospital, will be those in emergency department, okay, in ICU, okay, including outpatient, okay. Kalau ada OPD ke di klinik kesihatan, directly involving, mereka adalah very high risk. So kita buka untuk mereka dulu. So bergantung kepada jumlah vaksin yang kita terima pada tahun tersebut lah. Okay. Lepas tu the other group of people will be also high, tetapi mereka tak adalah directly involved. Mungkin ada di tempat kerja di sana, seperti yang pergi ke ward sekali-sekala, seperti physiotherapist atau dietitian, all that. So bila kita cakap macam tu, mereka pula terasa, katakan kenapa kita tak high risk ke, sebab semua nak vaksin kan. So semasa kita buat stratification ni, yang kata okay, these are the group of people yang akan terima dulu, then these are the next group of people. Ada yang kecil hati, ada yang merajuk juga, kata kenapa kita tak penting ke atau all that. Tapi itulah, bergantung kepada jumlah dos yang kita terima. So kita terpaksa buat stratification. So yang ni memang kita tak boleh cakap inilah cara nak kita buat, walaupun saya tunjuk ni bergantung kepada tempat masing-masing. How you want to stratify, right? Contoh di klinik kesihatan ada lebih kurang 50 staff. Okay, dos yang mungkin kita akan dapat 30 vaksin kita akan terima. So kita tahulah siapa yang kita akan bagi, orang frontliner, counter, mungkin doctors, nurses and all that. So cara kita buat bergantung kepada tempat masing-masing. The low group of people who not directly involved, ini mungkin the security guard, orang yang kerja di dalam office, okay, kerani and all that, mereka tak jumpa patient langsung. Okay, mereka buat, they actually there to look after us, jaga gaji kita, cuti kita and all that. Mereka tak terdedah kepada patient. Mereka at low risk. Mungkin that will be the last group of people yang akan terima vaksin. Okay. So again, bergantung kepada, bukan kita nak katakan yang ni tak boleh, ni tak penting, tak ada. Bergantung kepada dos yang kita terima. Kalau cukup untuk semua, why not? Just bagi semua orang. Right? Ada pernah kita dah
tak boleh habis, kita buka kepada family, keluarga mereka. Kita dah terima, dekat dengan dah expiry, okay, masih ada lagi banyak lagi vaksin. Tiba-tiba hospital lain pula dia bagi dia punya vaksin, dia kata tak boleh buat, tak boleh habiskan. So kita kena habiskan, kita buka kepada keluarga staff. Okay. So sebab kita nak jimatkan duit kan, kita nak tak nak bazir kan. Okay. So penting adalah policy. Policy adalah satu benda yang sangat penting. Kita mungkin kita setakat ni hepatitis B tak ada masalah, dia akan datang, dia akan check antibody dia. Bila antibody dia kurang, kita akan bagi. Lepas tu kita akan tengoklah antibody dia cukup atau tidak. Right? Yang tu senang saja. Right? Yang tu hepatitis B tak ada masalah, I think semua orang boleh dapat. Okay? Influenza will be one issue dengan vaksin-vaksin yang lain. Vaksin-vaksin yang lain yang saya sebutkan tadilah, bergantung kepada bajet fasiliti kesihatan masing-masing. So sangat penting adalah kita untuk bentuk atau wujudkan satu policy di tempat bekerja tentang vaccination ni, immunization tu. Dalam semasa kita buat policy ni, kenalah ada sokongan daripada pihak atasan, pengarah ke, okay, dia kena sokong, atau timbalan pengarah dia kena sokong, dia kata okay, we want to have this policy for this vaccination for health workers and all that. Lepas tu semasa kita buat ni, kita nak pandukan ni kepada siapa, apa, we need something to base on, right? Okay, apakah vaksin yang penting? So that's why this, you need some guidelines. Kita kat KK ada banyak jenis guidelines. Kita ada banyak guidelines. So kita perlu guidelines. So yang inilah kita gunakan guidelines ni untuk membantu kita untuk bagi sedikit penerangan atau idea cara kita nak menggunakan vaksin kepada healthcare workers, right? So yang akan terlibat di sini adalah MOH memang terlibat, walaupun bukan secara directly. Okay. Societies banyak macam yang ni di sini adalah yang terlibat adalah satu pertubuhan MSOHD, Malaysian Society Occupational Health Doctors. Okay, mereka yang actually mengeluarkan guidelines tersebut. Okay. Kita pernah minta dengan KKM tolong boleh tak kita keluarkan guidelines ni, tapi dia kata sebab isu bajet dia tak dapat keluarkan guidelines ni lah. So society manage to do because kita dapat sokongan daripada pharma company and all that. Kita dapat bantuan atau dia kata macam what they call as educational loan. Kita dapat loan to do these guidelines. Sebab nak buat guidelines again, cost is important. Nak print buku tu, lepas tu nak bayar untuk cost untuk orang yang datang, kena bagi dia makan minum and all that. Kita nak buat macam bengkel. Okay, untuk supaya memastikan benda ini berjalan secepat mungkin. Kalau tidak, benda ini tak akan berjalan. Right? So sokongan adalah daripada KKM. Kalau KKM kata tak ada masalah, KKM memang sangat penting. Dan juga medical societies dengan pharma. So pada Jun 20 Jun tahun ni 22 kita buat launching of these guidelines. Inilah guidelines yang dah dikeluarkan. Okay, yang ni ada disclaimer. Guidelines ni setakat ni kita tak edar lagi. Kita hanya bagi kepada orang yang hadir pada launching tersebut, dan kita menjemput beberapa orang sahaja. Okay. Kita masih tak dapat lagi, guideline ni masih tak dapat lagi ISBN, nombor ISBN. Tahu kan semua buku ada nombor dia kan? Masih tak dapat lagi. Yang ni satu miscommunication MSOHD dengan printer company tersebut lah, company yang buat printing tu. Sebab dia kata, mula-mula dia kata ISBN boleh dimohon dalam masa 2 minggu. So kita pun kata okay, carry on, print the book. Masa tengah printing baru dia beritahu ISBN akan ambil masa 3 bulan. Kita dah ada dah, kita dah book hotel, launching date semua dah keluar dah. Right? Kita dah jemput ramai orang pada launching tersebut. Okay. And masa itulah dia kata ada perubahan di bawah, dia kata policy dah dapatkan ISBN. And ISBN dibagi oleh perpustakaan negara. Dia kena mohon dengan perpustakaan negara. So sampai hari ni ISBN kita tak terima lagi. That's why kita tak edar lagi guidelines ni. Tapi soft copy boleh di-download lah. Kalau dapatkan ni, boleh dapatkan soft copy, boleh. Di bawah website MSOHD memang ada, kita bagi lah. Okay. So 22 Jun dirasmikan oleh pengarah bahagian perkembangan perubatan, Datuk Dr. Azman. Beliau juga adalah Presiden MSOHD lah. So beliau merasmikan ni, and kita buat launching. And jemput berapa pakar. Ni pakar, I think Datuk Dr. Suresh semua kenal. Dia ID physician, menjemput dia untuk bagi ceramah and all that lah. So ramai yang terlibat. Okay. So it was thing, kita dah launch, malangnya masih tak dapat kita gunakan sepenuhnya lah.
Okay? Disebabkan ISBN and all that. In fact, buku-buku ni ada juga saya terhantar ke luar negara kawan-kawan saya walaupun tanpa ISBN. So saya terhantar. Dia kata dia akan dapat ISBN, so you know, too ambitious. So bagi pada kawan-kawan saya kat di luar negara. So this is the editorial board atau Dr. Azman sebagai advisor dengan chief editor, saya seorang daripada chief editor yang terlibat. And dalam technical group kita tengok ramai daripada mereka adalah daripada KKM. So kita tak nak benda ni jadi program hanya KKM, so melibatkan swasta. Ada beberapa doktor ada daripada doktor swasta. So majoriti mereka adalah doktor kesihatan pekerjaan daripada hospital kerajaan dengan swasta. So kita ambil masa lebih kurang setahun buat benda ni. Okay, ambil masa jugalah kena buat benda ni. Lepas tu spell check, kena check dia punya English, grammar, hantar beberapa kali. Setiap kali kita buat, banyak lagi kesalahan. Check lagi, banyak lagi kesalahan. Okay, so itulah mengambil masa sikit, lebih kurang setahun editorial board. And bukan saja itu, kita juga hantar kepada pakar-pakar ni, okay, sebagai reviewers. Sebab kita tak nak shock sendiri, kita buat, kita kata wah semua best. So hantar kepada reviewer. Reviewer ada yang sangat strict juga I think semua kenal Profesor Dr. Razak. Dia dulu pengarah IPR, pulmonologist, respiratory physician, dah bersara dah sekarang kat Masa. Okay, beliau salah seorang. Lepas tu kita ada Dr. Azurin daripada Hospital HTA, ID physician. Brigadier General Datuk Dr. Halim adalah pharmacist, senior pharmacist di Hospital Tengku Mizan, dia di bawah Mindef. Dia pharmacist, ada pharmacist. Profesor Dr. Zakwan is a microbiologist di universiti. Saya rasa UPM, Universiti Putra Malaysia. Kalau silap maafkan saya. So beliau adalah microbiologist, dan juga Profesor Dr. Murali, dia adalah pengarah National Cancer Society, also a public health physician. Memang dia pun seorang yang memang famous lah. Dia juga untuk anti-smoking, anti-tobacco and all that, dia terlibat. Mereka lah reviewer. So kita dah siapkan buku ni, kita bagi pada mereka untuk mereka review, the soft copy. Banyak juga tindakan kita ambil lah selepas mereka bagi cadangan mereka untuk tukar. Mungkin benda ni kena tukar, yang ni mungkin kena drop. Ada juga tambah lagi vaksin and all that. So apa yang saya sebut di sini, ada juga yang kita tambah macam typhoid, saya tak beritahu, memang ada dalam guideline tersebut. Sebab typhoid memang sangat penting untuk healthcare workers yang terlibat dalam pengurusan makanan. Okay, dietitian di dapur, even staff nurse yang serve food for the patient and all that. Typhoid juga terlibat. Okay, and kita juga dapat endorsement daripada dua society ini di Malaysia, Malaysian Society of Infection Control Infectious Diseases, MySeed, and dengan Malaysian Thoracic Society, pulmonologist lah. So mereka juga endorse benda ni. Sebab benda ni benda yang sangat baru, yang kita buat sangat baru, sebab kita tak pernah ada ni. So inilah dijadikan sebagai edisi 1. Itulah seperti saya sebut tadi, masih kita tak dapat guna pakai benda ni atau kita edar. Our plan is to edar kepada semua PKD, semua hospital. Kita masih tak dapat buat lagi sebab nombor siri itulah, ISBN tu tak keluar lagi. Sampai sekarang kita tak dapat lagi. Apparently now bila kita minta kenapa tak dapat, sekarang kena buat online pula. Dulu dia kata manual, sekarang kena buat online. Dia kata 3 kali kena reject. So saya pun sekarang risau juga kalau dia reject, macam mana kita nak dapat ISBN ni, macam mana kita nak edar kan. Kita nak buku tu dapat ISBN, baru dapat something like you can actually circulate the book, atau kita boleh edar buku-buku ni lah, ISBN. So I think itulah kekangan kita dengan isu ni, endorsement. Okay, I think buku ni masa launching tu kita dah bagi kepada semua yang hadir. Kita bagi satu hard copy. Tak tahu Dr. Miss dapat tak, Miss Liza? Yang hadir masa itu Dr. Sukwinda mewakili JKWP. Kita jemput semua JKWP, semua Jabatan Kesihatan dengan PKD di Selangor dengan KL saja, dengan Negeri Sembilan nanti. Dekat saja kita jemput lah, lebih kurang 50 peserta. Okey, yang penting di sini adalah policy. Polisi sekarang sangat penting. Even apa yang kita ada sekarang macam influenza itu pun, macam mana kita nak jalankan program influenza di tempat masing-masing. Okay. Kita dah tahu kepentingan vaksin kepada staff. Kita tahu kenapa. Sebab untuk kesihatan staff sendiri. Kedua, supaya kita tak nak penyakit itu daripada kita pergi ke patient. Ketiga, untuk sistem kesihatan yang kukuh. Kalau tidak, benda itu akan collapse. Kalau tak kukuh, benda itu akan collapse. Sangat penting.
So setakat ni yang saya tahu, yang vaksin yang kita guna sekarang adalah hepatitis B, influenza, typhoid. Ada lagi? COVID mungkin dah tak ada lagi lah kan, hampir-hampir dah tak ada dah. Tak ada siapa yang pergi ambil COVID lagi, vaksin lagi kan. So 3 ni lah yang banyak kita gunakan. So pneumococcal adalah satu lagi yang kita cuba sarankan kepada KKM supaya semua staf dapat pneumococcal. Terutamanya staf yang ada masalah NCD. Senior staff yang ada masalah NCD lah untuk dapatkan pneumococcal. Sebab you know the baru-baru ni dari di bawah DOSM Department of Statistics Malaysia, dia kata the highest death here in Malaysia is bukan cardiovascular, is pneumococcal. The highest death now in Malaysia. Okay, pneumonia, right? Pneumonia. So because of this pneumococcal thing lah, so pneumonia. So that's the thing. The pneumococcal vaccine is sangat penting. Dulu adalah MI cardiovascular, tapi cardiovascular dah jadi nombor 2 dah. So more pneumonia related illness is number 1 now. Is the death yang mengakibatkan kematian di among Malaysian. Okay, alright. Any question? Nak tanya apa-apa?